Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kitab kita ini, Fiqhul Qulub, penawar penyakit hati menurut Al-Quran dan Sunnah, pada muka surat 132. Di antara penawar yang boleh menyebabkan hati kita ini terubat adalah meninggalkan perkara syubhat. Syubhat daripada perkataan syubhah, ay iltibasun ataupun al-ghumud. Iltibas bermaksud bercampur, ataupun ghumud bermaksud tidak jelas. Jadi perkataan yang syubhat bermaksud sesuatu perkara yang datang kepada seseorang, dia tidak dapat membezakan di antara hak dan juga batil, ataupun halal dan juga haram. Maka bila dinyatakan meninggalkan perkara syubhat merupakan salah satu daripada penawar bagi penyakit hati, bermaksud bila datang sesuatu urusan yang kita sendiri tidak jelas akan kehalalan ataupun keharamannya, sama ada perkara tersebut batil ataupun hak, maka kita tinggalkan. Itu merupakan suatu jalan yang lebih selamat. Itu sebab ada seorang bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, Sa'altu Rasulullah SAW anil birri wal ithim. Dia kata, aku bertanya kepada baginda berkenaan dengan dua perkara. Perkara yang pertama beliau tanyakan berkenaan dengan al-bir, kebaikan, dan juga al-ithim, merupakan dosa. Faqal al-birru husnul khuluq. Nabi SAW tidak mendefinisikan al-bir seperti mana yang kita biasa definisikan kebaikan, tetapi Nabi menyamakan al-bir itu adalah akhlak yang bagus. Jadi apa sahaja perbuatan yang menuju kepada akhlak yang bagus, itu merupakan al-bir. Kemudian menariknya, Nabi SAW bila menyebutkan al-ithim, dosa itu apa? Nabi tidak menyebutkan dosa merupakan suatu perkara yang Allah Ta'ala balas bila seseorang itu melakukan perkara tersebut. Contoh, mencuri hukumnya potong tangan. Kalau buat sekian, masuk neraka. Nabi SAW tidak mendefinisikan al-ithim sebagai itu. Tapi Nabi mendefinisikan al-ithim, kalau kita terjemahkan secara literal, dosa. Nabi kata, ma haka fi sadrik, apa yang mengganggu di dadamu. Maksudnya tak jelas benda tu apa kan. Ini boleh buat ke tidak, ni halal ke haram, batil ke hak. Wa karihta ayyattali' alaihi nas. Dalam masa yang sama, kalau engkau bagi tahu dekat orang, ataupun orang tahu apa yang kau perbuat, engkau rasa tak suka, engkau rasa malu, maka inilah yang kita sebut sebagai syubhat. Jadi Nabi SAW sebut al-ithim perlu ditinggalkan, dan dalam hadis ini dia bagi tahu apa sahaja menyebabkan jiwa kita itu tak tenang. Jadi dalam arti kata lain, syubhat menyebabkan jiwa kita tak tenang, patut ditinggalkan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kalau kita lihat pada muka surat 133, ini merupakan hadis min usulil Islam, hadis yang merupakan cabang Islam. Apa hadis tersebut? Innamal a'malu binniyat, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kemudian yang ketiga adalah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Jadi ini merupakan salah satu daripada usulul Islam yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan juga Ahmad serta para ulama yang lainnya. Nak bagi tahu meninggalkan syubhat merupakan suatu perkara asas dalam agama. Baik, kita sebutkan hadisnya. Innal halala bayyinun,
wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathir. Nabi SAW beritahu sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara yang jelas itu, yang kurang jelas itu adalah satu perkara mushtabihat, yang tidak jelas. Tak tahu dia masuk ke mana, ke halal ke haram. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Hadis ini, muslim-muslimat sekalian, ada faedah. Apa faedahnya? Nak bagi tahu bahawa bukan semua perkara syubhat itu syubhat bagi orang lain. Maksudnya mungkin bagi kita benda tersebut syubhat, tetapi bagi orang lain itu tidak syubhat. Disebabkan satu perkara. Apa dia? Disebabkan Nabi SAW menggunakan perkataan la ya'lamuhunna kathir. Tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maksudnya kalau orang tersebut ada ilmu, maka syubhat tersebut tidak dipanggil syubhat bagi dirinya. Jadi ilmu akan menyebabkan syubhat itu terangkat. Baik, apa pedoman Nabi kalau kita berjumpa dengan suatu urusan yang menyebabkan hati kita tak tenteram dan kita tak tahu ini halal ke haram? Faman ittaqa syubhat. Nabi SAW sebut, siapa yang ittaqa, menjauhkan dirinya daripada perkara syubhat, dia akan dapat dua perkara. Yang pertama, istabra'a lidinihi. Dia akan membebaskan agamanya. Membebaskan macam mana tu? Membebaskan daripada kecacatan. Supaya orang tak kata dia ni bermudah-mudah dalam bab ini. Kemudian, wa'irdihi. Yang kedua adalah dia tidak akan dicela dari sudut kehormatannya. Kemudian Nabi SAW sebut, waman waqa'a fi syubhat. Siapa yang terjerumus dalam perkara yang dia sendiri tak tahu, halal ke haram, hak ke batil, waqa'a fil haram. Boleh jadi dia itu akan terjerumus terus kepada perkara yang haram. Muslimat rahmati Allah sekalian. Hadis ini sebenarnya banyak pengajarannya. Hadis dalam Al-Arba'un ataupun Al-Arba'in Nawawiyah. Kita cuma sebutkan dua perkara. Satu, berdasarkan hadis ini, kalau kita nak jaga hati, kita kena ambil satu kaedah. Kaedahnya apa? Saddu az-zara'i. Benda tersebut halal, tetapi kehalalan benda itu kita tahu akan membawa kepada keharaman, maka kita patut jauhkan. Kan kadang-kadang ada sebahagian orang dakwah masuk ke medan ke medan hiburan, berlaku percampuran. Akhirnya hatinya itu bercampur sekali. Kata inilah adalah peluang untuk aku melakukan dakwah. Tapi dalam hiburan itu ada macam-macam, ikhtilatnya tidak terjaga, pergaulan laki dan perempuan. Dia kata boleh. Dia selalu pergi ke situ. Akhirnya dia terjerumus kepada fitnah yang sama. Fitnah apa? Fitnah zina. Waliyadzubillah. Baik, yang kedua, hadis ini ada penghujungnya. Penghujung hadis ini apa dia? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya al-qalb. Nabi SAW dalam penghujung hadis ini, hadis yang biasa kita dengar, tapi kita mudzakarah kembali, mengingati kembali. Di penghujung hadis ini Nabi kata, pada badan manusia itu ada seketul daging. Jika ia bagus, baguslah keseluruhan jasad kita. Kalaulah ia tak elok, fasadat, maka tak eloklah keseluruhan jasad kita. Nabi kata apa? Ala wahya al-qalb. Ketahuilah, daging tersebut adalah jantung hati. Nak bagi tahu, ia menguasai batang tubuh kita, ini adalah hati kita. Kemudian, dalam bab meninggalkan syubhat ini, saya nak bawa satu kisah. Nabi SAW adalah contoh tauladan kita. Okay. Suatu hari Nabi SAW berulang ke Nabi ini ada ramai isteri. Jadi kebiasaan Nabi akan pergi berziarah isterinya pada waktu asar.
malam satu isteri, tapi lepas asar Nabi akan keliling rumah isterinya. Jadi ada satu hadis menceritakan bagaimana Nabi sendiri meninggalkan perkara syubhat. Baik. Kata Nabi SAW katanya, "Inni la anqalibu ila ahli." Dia kata, aku ni sering anqalib, maksudnya kejap ke situ, kejap ke sini. Jadi bila Nabi sekejap-sekejap, tak tahulah apa yang jadi kat rumah tu bila Nabi SAW tak ada. Nabi kata, aku ke situ kejap, ke sini kejap. Jadi bila kejap-kejap, bila Nabi tak ada tu, Nabi tak tahu apa yang berlaku kat rumah. Kemudian, fa'ajid tamrah saqitatun ala firashi. Nabi kata, bila aku ke rumah satu orang isteri aku nampak ada kurma jatuh daripada firash, daripada tempat Nabi baring. Fa'arfa'uha li'akulaha. Kemudian Nabi SAW nak ambil tamar tersebut. Dia ada tamar kat situ, rumah dia, harta dia. Kalau tak harta dia, isteri dia halal untuk dimakan. Dia nak makan gitu. Kemudian Nabi SAW berfikir, apa yang menyebabkan Nabi terhenti makan? Nabi boleh terima hadiah, tetapi Nabi SAW tak boleh menerima ataupun memakan sedekah. Nabi kata apa? Thumma akhsha an takuna sadaqatan. Dia kata, aku bimbang kurma ini bukan kurma hadiah, tetapi kurma sedekah yang orang bagi dekat isteri aku. Lalu Nabi SAW tidak makan dan mencampakkan kurma tersebut. Nak bagi tahu hak Nabi itu, hak Nabi pada kedudukan Nabi itu begitu mulia, pun begitu Nabi masih lagi menjauhi perkara syubhat. Yang tahu kurma itu sedekah ke tak, siapa? Isteri Nabi. Jadi pada hak isteri Nabi, sekali lagi kita sebutkan, syubhat ini akan terangkat dikarenakan ilmu. Isteri Nabi tahu daripada mana kurma itu datang. Jadi pada hak isteri Nabi bukan syubhat. Tapi pada hak Nabi, yang Nabi SAW tak tahu kurma tu sedekah ke ataupun hadiah, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada perkara yang tak jelas, tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, pada muka surat 135, muka surat 135, di antara penawar penyakit hati juga adalah memantapkan keimanan terhadap qada dan juga qadar Allah Ta'ala. Muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, perbahasan berkenaan qada dan qadar ini banyak kali kita bahas di Baitul Salam ini. Cuma mari kita lihat pada muka surat 136. Okay. Bila kita beriman kepada dua perkara ini, apa sahaja usaha yang kita buat kemudian kita tak dapat apa yang kita nak capai, maka dengan dua perkara dalam beriman kepada qada dan qadar ini akan menyebabkan hati kita lebih tenang. Satu, dalam kita beriman kepada qada dan qadar, kita beriman bahawasanya Allah itu Tuhan yang maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh para makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ilmu terhadap apa yang berlaku, yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku. Jadi itu semua berada pada pengetahuan Allah. Dan kita ini, bila kita melalui takdir, kita kena yakin dan percaya bahawa Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Bila kita usaha, kita tak dapat, kita tahu bahawa ini berada pada ilmu Allah Ta'ala. Kemudian, tak cukup sekadar kita tahu bahawa itu berada pada pengetahuan Allah, kita doa. Allah Ta'ala tahu kita doa. Allah Ta'ala tahu kita usaha untuk itu. Tapi tak tercapai disebabkan perkara yang kedua. Apa dia? Cuba kita lihat yang B itu. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada masyiah. Dan masyiah Allah, bila bertemu dengan masyiah kita, masyiah ini maksudnya adalah keinginan. Kita ada keinginan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada keinginan. Dan bila bertembung di antara dua keinginan, pastinya lah secara 100% kehendak dan juga keinginan Allah itu pastinya tercapai. Jadi kita fikir Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Dalam masa yang sama, kalaulah benda tersebut kita lakukan berdasarkan syarak, kita usaha nak capai sekian, nak pergi umrah, cari rezeki, tiba-tiba
tak dapat dengan masalah-masalah yang ada. Kita tahu bahawa ini merupakan masya Allah dan Allah Ta'ala mengganjari kita terhadap usaha yang kita lakukan. Jadi bila kita fikir ke semua ini, kita akan berasa tenang dan hati kita yang sakit itu terubati. Dia macam-macam akan rezeki, tak dapat jodoh, nak kahwin dengan orang tu pula kahwin dengan orang lain. Kita nak masuk universiti tu dapat universiti lain, macam-macam. Jadi bila kita beriman dengan qada dan qadar Allah, hati kita lebih tenang. Baik. Kemudian pada muka surat 140 ada memilih rakan dan sahabat yang baik. Kesemua ini telah pun kita bahaskan. Cuma dalam perkara bersahabat dengan sahabat yang baik ini, mari kita lihat pada muka surat 146. Kita kata dia ni orang soleh, dia ni ustaz, dia ini orang yang bagus. Apa penilaian kita untuk bersahabat dengan orang yang bagus? Jadi penulis telah pun menyaraikan A sampai G. Macam mana kita nak pilih sahabat yang bagus itu? Sahabat yang bagus itu macam mana? Baik, satu, jumpa tak tu 146. A, kita tengok dia tu buat tak syariat Allah Ta'ala. Kalau pakaiannya berjubah, tapi akhlaknya itu tidak berakhlak ataupun melakukan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan, dia tak iltizam benda tersebut, maka dia bukan orang soleh. Satu. Ini sama-sama kita muhasabah lah. Apakah kita juga beriltizam sampai orang nak bersahabat dengan kita? Yang kedua, tidak melakukan maksiat, bid'ah atau mana-mana perbuatan yang bercanggah dengan syariat. Satu, dia buat. Yang kedua, kita tengok dia itu buat tak perbuatan yang bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ataupun sunnah Nabi. Okay. C, tengok dia itu, apakah dia menyibukkan diri dengan keaiban diri sendiri berbanding dengan keaiban orang lain? Kalau kita pergi jumpa dia, jumpa saja, cakap dengan orang lain, cakap dengan orang lain. Apa yang si fulan tu buat, apa yang si fulan tu buat. Maka kalau ada pada yang C ni, maka dia tak cukup lagi solehnya itu. Kan kita sebut berkali-kali, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang itu, dia meninggalkan perkara yang tak perlu dia kerjakan. Di antaranya adalah cakap pasal orang lain. Jadi sikit-sikit cakap orang lain, sikit-sikit cakap orang lain. Walaupun dia bercakap itu atas dasar agama. Kita tahulah batasnya itu, nak cakap sampai mana. Tapi kalau sikit-sikit orang lain, sikit-sikit orang lain, ini bukan orang soleh ni. Baik, D, dia juga melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab apa? Melakukan tugas amar ma'ruf dan juga nahi mungkar ini merupakan zahir terhadap apa yang berada pada diri seseorang. Mestinya lah kalau dia itu beriman, dia tengok perkara mungkar kat depan dia, takkan dia diam saja macam tu. Mesti hatinya itu rasa perit, nak juga bercakap, ini benda ni mungkar. Tapi kalau dia buat dono saja kan, buat macam tu je, buat aja, maksudnya apa itu? Dia itu tak ada perasaan terhadap agama dia. Baik. E, muncul keluasan takwa dan cahaya iman pada muka dan perwatakan mereka. Ada wataknya itu, akhlaknya bagus. F, mengambil berat tentang urusan orang-orang Islam dan bersemangat terhadap isu-isu yang dihadapi mereka. Ini merupakan salah satu petanda orang itu bagus. Dan yang G, memikul tugas melakukan dakwah dengan penuh keikhlasan. Ada hari dan juga waktunya yang dia itu peruntukkan untuk melakukan kerja dakwah. Baik, jadi ini A sampai G merupakan di antara ciri-ciri kalau kita nak tengok orang tu soleh ataupun tidak. Termasuklah orang yang agamawan ini pun. Tengok dia ni ada tak ni A, G ni. Okay. Baik. Kemudian, selain daripada berkawan dengan orang soleh, yang soleh itu kita dah nyatakan apa ciri-cirinya tadi, kita juga boleh menzarahi orang sakit dan juga anak yatim, okay, untuk melunakkan hati kita. Kerana dua ini merupakan satu, hak dia itu terhadap kita. Hak dia itu terhadap kita, orang sakit. Dan kita tahu bahawa
orang yang menziarahi orang sakit pada waktu pagi, maka 70,000 malaikat akan mendoakannya daripada dia keluar berziarah sampailah ke petang. Dan kalau dia menziarahi itu bukan kerana ada apa-apa kepentingan. Dia kata, dia ni sakit ni, kalau aku pergi ni mungkin boleh dapat bisnes lain ni. Dia rasa lunak hati. Benda tu tak. Dia ziarah memang kerana Allah Ta'ala. Kalau dia pergi waktu petang, maka 70,000 malaikat akan mendoakannya sampai paginya. Jadi ini akan menyebabkan hati kita itu lebih lunak. Lagilah kalau kita ziarah anak yatim. Yang Nabi SAW sebut, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan juga anak yatim seperti ini di syurga. Kafil ini maksudnya adalah aku dan penjaga, kafil. Aku dan juga penjaga anak yatim seperti ini di syurga. Orang yang tidak tahu nak kembali ke mana. Kita ini muslim-muslimat sekalian, kalau kita sedih, kita ada rumah untuk kembali. Ini secara umumnya lah. Kalau dia masalah rumah tangga bercerai, cuba tengok orang anak yang mak bapak dia bercerai. Mereka akan menghadapi apa? Trauma dan juga masalah. Sebab apa? Dia tak tahu nak mengadu ke siapa. Jadi cuba bayang perasaan anak yatim yang bila mereka itu tak ada tempat bergantung harap, maka dia itu sangat memerlukan kasih sayang di kalangan kaum muslimin. Maka itu juga perkara yang menyebabkan hati kita lunak. Kita kata, kalau nak dibandingkan aku dengan dia ini, walaupun aku ni taklah berapa nak kaya, tapi aku masih lagi ada orang tua yang pernah hidup mungkin, pernah berjumpa, pernah dididik oleh orang tua, kita akan rasa lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian, menziarahi kubur dan seterusnya. Kita terus saja ke muka surat 169. Kenapa saya selalu lompat-lompat ni? Sebab semua perbahasan ni telah pun kita bincangkan pada muka surat yang kat depan-depan tu. Jadi dia berulang. Jadi saya akan fokus kepada benda yang tak lagi disebut dalam buku ini. Muka surat 169. Bukti kita bertaubat di atas kesalahan kita adalah kita memulangkan kembali hak orang yang kita ambil. Maksudnya kalau kita kata saya bertaubat kepada Allah Ta'ala, tapi hak orang masih kita tak kembalikan, ataupun masih kita tak tunaikan, ketahuilah bahawa taubatnya itu, insafnya itu hanyalah ucapan semata-mata. Baik, muslim-muslimat hormati Allah sekalian. Zalim ini ada dua. Kita buat zalim ke orang ini ada dua. Satu, kita akan dipanggil zalim kalau kita memberikan mudarat kepada orang lain. Ini kita cerita hubungan manusiawi. Bukan cerita tentang hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ini hubungan manusiawi. Bila kita sebut seorang itu zalim, dia boleh buat dua perkara. Satu, dia menyebabkan orang itu ditimpa mudarat. Kesakitan ke, rasa kita kata cacat, kita pergi pukul dia. Itu merupakan menimpakan mudarat kepada dia. Yang kedua adalah kita menghalang hak yang patut dia ambil, dia tak dapat. Kita pergi ambil barang dia. Patutnya gaji dia dapat 1,500 minimum. Kita bagi gaji dia 800. Dalam kontrak kita bagi tahu gaji minimum. Dia tak dapat. Kalau kita insaf, maka kita akan kembalikan haknya itu. Sama ada yang kita ambil ataupun yang kita halang daripada dia dapat. Jadi zalim kita sebut ada dua. Satu, kita memberikan mudarat kepada orang, zalim. Yang kedua adalah kita menghalang haknya daripada dia dapat. Jadi memulangkan kembali hak orang merupakan petanda kita itu benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Okay? Jadi dalam masa yang sama, kita tahu bahawa selagi mana benda tersebut kita tak pulang kembali ataupun kita halang, hati kita ini sah-sah tak tenteram. Mustahil hati kita boleh tenteram kalau kita makan hak orang lain, ataupun kita halang orang daripada mendapatkan haknya. Buktinya apa? Cuba kita lihat pada hadis yang berada pada 170. Ini hadis ini pun selalu kita bacakan bila kita bercerita tentang hari kiamat. La tu'adduna al-huquqa illa ahliha yawmal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i min syati al-qarna.
Ni ringkas sahaja tapi mengandungi pengajaran yang cukup besar. La tu'adduna al-huquq. Nabi SAW kata la tu'adduna, itu ada dua taukid kan, lam dan juga nun taukid. Benar-benar akan dikembalikan. Tak tahu macam mana nak membahasa Melayukan dua taukid ini. Benar-benar lah kita bahasakan ni. Sebab ada lam taukid, nun taukid. Nabi guna dua taukid, maksudnya penguat kata. Nak kata benda tersebut penting. Nabi emphasize. La tu'addunal huquq. Nescaya benar-benar akan dikembalikan hak kepada ahlinya. Kita tahu dekat akhirat dia tak ada material. Yang ada cuma dosa, pahala, akhir sekali syurga neraka. Baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita? Yaumal qiyamati hatta yuqada lisyati, sehingga kan dikembalikan asya, kambing, al-jalha, kambing yang tidak bertanduk. Kambing apa tak bertanduk ni kita panggil kambing muda kot ke kambing betina? Betina ada tanduk? Tak ada. Minasyatil qarna, daripada kambing yang bertanduk. Cuba bayang Syekh bin Utsaimin dan juga yang lainnya ketika mensyarahkan hadis ini, bagi tahu bagaimana binatang yang tidak berakal. Yang binatang ni tak kisas pun dekat dunia. Ada tak kambing kita kata awak ni berzina kambing, awak kena rejam? Tak ada. Kambing tak akad nikah. Pun begitu, betapa adilnya Allah Ta'ala dekat akhirat. Yang tidak berakal, yang tidak ada taklif, Allah Ta'ala akan balas. Bayangkan lagi yang berakal dan juga bertaklif. Taklif ni maksudnya yang memikul dosa dan juga pahala. Manusia dengan jin lah. Ini yang tak berakal, tidak ada taklif, Allah Ta'ala balas. Yang keduanya, kalau kita perhati betul-betul hadis ini, kebiasaannya siapa yang tanduk siapa? Siapa tanduk siapa? Yang bertanduk, tanduk yang tak ada tanduk. Kalau kita nak perumpamakan dekat dunia kita ni, biasanya siapa yang menzalimi siapa? Tanduk tu simbol kepada apa tu sebenarnya? Kekuatan dan juga dia memiliki kelebihan. Jadi memiliki kelebihan ini muslim-muslimat. Sama ada cantik ke, ada kedudukan ke, kan ada isu baru ni. Bukan baru ni, sehari dua ni. Yang cikgu tu, ada kedudukan, dia suarakan. Kita tak nak ulas isu tu kan. Tapi nak bagi tahu dia punya pattern dunia tu sama. Orang yang ada kekuatan, ada kelebihan, cantik ke dia. Cantik boleh tak kita buat penaya ke orang? Boleh. Kita pengaruh dengan rupa kita pergi goda orang, kemudian kita pengaruh dia. Boleh. Kelebihan, apa saja kelebihan. Pandai bercakap. Kelebihan tak? Kelebihan. Orang tu gagap itu. Kemudian berlaku sengketa dengan dia. Kita tahu kita salah, tapi kita petah bercakap. Kita zalim kat dia. Allah Subhanahu wa taala muslim-muslimat akan balas perbuatan kita dekat dunia. Jadi karna itu merupakan satu kelebihan. Nak bagi tahunya apa? Kelebihan yang ada pada diri seseorang akan menyebabkan orang itu cenderung untuk menindas yang berada di bawahnya ataupun yang tidak ada kelebihan. Jadi, biasanya siapa? Ketua jabatan, bos-bos. Tak payah lanjutkan lah. Saya rasa semua faham. Jadi gitu. Jadi kalaulah kita betul-betul bertaubat kepada Allah Ta'ala, jangan zalim ke orang, kembalikan semula haknya yang pernah kita ambil ataupun kita halang. Macam mana? Tak mampu kembali, kena sebut kat dia minta maaf. Dan minta apakah yang boleh menggantikan benda yang dia ambil. Kalaulah duit 1,500, katalah sepanjang 5 tahun, dia tak berikan, dia kata saya tak mau, saya nak hak saya juga, maka wajib untuk dia kembalikan. Kemudian mengingati kematian juga pernah kita sebutkan, berzikir kepada Allah Ta'ala juga pernah kita sebutkan. Ini betul habis malam ni kan?
Dan akhir sekali, surat 218. Dia sama saja, jangan risau. Sama saja yang ada kat depan. 218, kesimpulan. Sebelum kita masuk kepada kesimpulan, kita tahu taubat. Sebelum ni kita bahas tentang taubat saja kan, taubat. Kembalikan hak orang, tauhid, beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala, dan sebagainya. Tapi ada orang bertanya kepada saya, bagaimana kalau kita tak mampu nak maafkan orang? Pernah tak? Saya maafkan tapi saya tak akan lupakan. Pernah? Awak tinggalkan saya dulu kan? Saya dalam keadaan kesepian, awak tinggalkan saya terkuntang-kanting. Saya tak akan maafkan awak. Saya maafkan awak tapi saya tak akan lupakan. Buruk akhlak awak tu. Ada yang bergaduh gitu kan. Saya teringat awak dulu pernah mencerca saya. Kita masih diri kawan tapi tak serapat dahulu. I say man. Baik. Suka untuk saya mengajak muslim-muslimat merenung kembali firman Allah Ta'ala. Ketika mana Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh golongan munafik. Akhirnya ada yang termakan fitnah tersebut. Ini satu hadis yang sangat panjang ni. Sampai berbalah rumah tangga Nabi itu. Sufuf kaum muslimin pun juga terpecah. Bukanlah pecah sampai besar gitu, tapi ada yang kata betul ni Aisyah buat ni. Ada yang kata tak, Aisyah tak buat. Di antara yang termakan fitnah tersebut adalah Mistah bin Uthathah. Pendengar nama itu? Mistah bin Uthathah. Ringkas cerita, kita tahu Nabi SAW bila keluar pergi berperang ataupun urusan luar, ada keadaan Nabi SAW akan buat Al-Qara'u. Al-Qara'u maksudnya undian. Undian masyru' dalam Islam, disyaratkan dalam Islam. Bila hak itu sama rata, kita buat undian. Benda tersebut boleh, tak menzalimi. Kemudian dapat cabutan Aisyah pergi bersama dengan Nabi SAW. Ibn Hajar Asqalani sebut peristiwa itu berlaku 2 kali. 2 kali, kali kedua tu Aisyah dah tahu dah. Kalau ada apa-apa nak maklum, kalau ada apa-apa nak singgah itu ke, buat ini ke, maklum kat Nabi SAW. Tapi kali pertama tu, Aisyah tersilap sedikit, ralat. Kemudian Aisyah tertinggal daripada gerombolan tentera pula, pasukan tentera. Gerombolan ni marah cikgu bahasa Melayu gerombolan untuk penjahat pasukan tentera. Akhirnya Nabi SAW ini, Nabi akan letak satu orang di belakang sekali untuk periksa. Katalah tentera tu dipecah, ada yang kepala, kemudian ada yang body, kemudian ada satu belakang. Yang belakang ini Nabi tugaskan dia untuk cek siapa yang tertinggal. Kalau ada barang yang tercicir, dia akan pergi kutip. Dan orang tersebut tak lain tak bukan bernama Safwan. Jadi Safwan terjumpa Aisyah. Berlaku apa yang berlaku. Safwan bawa Aisyah di atas tunggangan. Dan siapa yang baca dalam riwayat Al-Bukhari itu, Aisyah bagi tahu, aku tidak mendengar ucapan daripada Safwan sedikit pun kecuali apa? Subhanallah. Safwan terkejut. Ini Aisyah. Dan Aisyah beritahu apa? Dia dulu pernah berjumpa aku semasa aku tidak berniqab. Jadi Safwan kenal, ini Aisyah. Kita subhanallah. Akhirnya Aisyah naik tunggangan Safwan sampai ke Madinah, lambat sedikit. Orang terkejut, mana Aisyah, mana Aisyah? Datang Aisyah dengan Safwan pada waktu tengah hari. Ini sebenarnya kisah yang sangat bagus untuk kita baca dan juga pelajari. Ringkas cerita, dituduh Aisyah ada hubungan dengan Safwan, hubungan yang tidak bagus. Aisyah pula pada ketika itu sampai saja terus sakit. Di antara yang termakan cerita kaum munafik ini, Mistah
Mistah ini pula ada hubungan kait persaudaraan dan sangat rapat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Aisyah tahu yang dia itu difitnah oleh kaum kerabat dia sendiri? Satu hari Aisyah perasan bahawa Nabi SAW ini tak begitu mesra dengan dia. Nabi akan kata, kaifa tilki? Bagaimana keadaanmu wahai Aisyah? Macam tu saja. Perempuan ni kan dia perasaan dia tu kuat ni. Ini berubah ni. Dulu mesra, sekarang tak mesra. Kenapa tanya macam tu je? Padahal tak salah pun. Tapi Aisyah perasan. Sampai satu malam, Aisyah nak pergi buang air. Bawa mak kepada Mistah. Pada ketika itu, kalau nak buang air, biasanya pada waktu malam dan juga jauh. Jadi, diteman oleh mak Mistah. Dan mak Mistah ni terjatuh. Tersadung gitu. Keluar daripada perkataan mak Mistah ni kata ta'isal Mistah. Ta'isa ni apa dah dalam bahasanya? Mendoakan kecelakaan ataupun keburukan. Binasalah Mistah. Aisyah kata, kenapa engkau kata macam itu? Kenapa kata ke anak engkau sendiri ta'isal Mistah? Akhirnya tersebar berita dan berlaku apa yang berlaku. Penghujung cerita tersebut, kita potong terus kalau tak nanti tak habis. Penghujung cerita tersebut, Allah Ta'ala turunkan surah An-Nur membersihkan nama Aisyah. Setelah surah An-Nur turun membersihkan nama Aisyah, Abu Bakar pun lega. Di sini dia pun tak tahu anak dia ni buat salah ataupun tidak. Abu Bakar kata, oh aku ingat dulu Mistah. Mistah ni dia muhajirin. Aku selalu bagi duit kat dia untuk kehidupan dia. Dia miskin. Muhajirin miskin. Daripada Mekah pindah ke Madinah, tak ada apa-apa, tak ada, mungkin bahasa kita tak ada pendapatan tetap. Abu Bakar kata, aku tak akan bagi duit kat dia. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan surah yang saya akan bacakan ni. Apa surah, apa ayat dia? Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Kalau muslim-muslimat boleh type, cuba kita lihat ayat tersebut. Ini balasan bagi orang, bukan balasan maksudnya jawapan kepada orang kata, saya macam mana ni Ustaz? Saya maafkan tapi saya tak lupakan. Baik, mari kita tenung ayat ini. Dia tak jadi juga macam tu kan? Baik, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat berapa? Surah An-Nur. Wala ya'tali ulul qurba wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. 100 ayat 22 surah An-Nur. Baik, Allah Ta'ala tegur Abu Bakar. Padahal kes itu Abu Bakar tak ada apa pun. Kalau kita pun kita rasa, engkau dulu fitnah aku tak nak bagilah kau. Lagi pun benda tersebut bukan wajib pada hak Abu Bakar. Itu cuma dia punya ihsan saja kepada saudara dia Mistah. Dan Nabi telah pun hukum Mistah. Kita tahu berzina bagi yang belum bernikah 100 kali sebat. Tuduh orang berzina, sebat tanya berapa? Kurang 20 saja. Dan Mistah telah pun dihukum. Dan Abu Bakar kata, aku tak nak lagi bagi duit kat engkau. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini dan Abu Bakar menangis. Baik, mari sama-sama kita renungkan untuk lunakkan hati kita. Saya yakin dan percaya bukan takat orang yang bertanya tu, kita pun semua mesti ada peristiwa benda itu kan. Orang buat salah kat kita, kita ingat simpan amarah itu kan. Aku tak nak, aku maafkan tapi aku tak lupakan. Baik, Allah Ta'ala sebut wala ya'tali. Apa maksud wala ya'tali? Janganlah, wala yahlif, janganlah salah seorang daripada kamu bersumpah. Wala ya'tali maksudnya wala yahlif. Ulul fadli minkum wassa'ah. Orang yang memiliki al-fadl, kelebihan. Wassa'ah, keluasan harta. Ayat ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Abu Bakar. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dia bersumpah, aku sekali-kali demi Allah, aku sekali-kali tidak akan berikan kepada engkau. Siapa dia tu?
ulil qurba, kaum kerabat, miskin dan juga muhajir. Tiga-tiga ini berada pada Mistah. Dia kaum kerabat Abu Bakar, dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan juga dia miskin. Allah Ta'ala kata, wal ya'fu wal yasfahu. Baik, sini kalau kita boleh baca tafsir, cuba kita renung apa perkataan yang dinukilkan kepada kita oleh ulama tafsir. Al-afu berbeza dengan al-safhu. Apa beza dia? Baik, saya bacakan kat sini. Al-afu, kalau kita terjemah kat sini, dua-dua memaafkan. Betul tak? Kalau kita baca terjemahan tu, dua-dua memaafkan. Tapi perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ini bukan bersifat abas, bukan sia-sia. Tak berlaku pengulangan kat situ. Al-afu maksudnya adalah tajawuz an khata' al-mukhti' wa nisyani. Tajawuz maksudnya kita memaafkan kesalahan orang yang salah dan juga melupakan. Kita maafkan dan juga kita lupakan. Itu maksudnya al-afu. Setingkat daripada al-afu adalah as-safhu. As-safhu ni maksudnya apa? Apa kita sebut ni? Safahah. Sapu gitulah. Apa sapunya? Baik. As-safhu, baru ulama tafsir sebut apa? Muqabalatul isa'a bil ihsan. Ini yang paling susah sekali, martabat paling tinggi. Bukan takat memaafkan dan juga melupakan kesalahan, tetapi muqabalah, membalas al-isa'ah, membalas kejahatan dengan al-ihsan. Ini makam yang susah. Abu Bakar bila mendengar ayat ini, dia kata bala. Sebab apa? Cuba lihat penghujung ayat itu. Allah Ta'ala kata apa? Engkau orang dah minta maaf, kemudian engkau tak nak maafkan. Allah Ta'ala balas kata, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kamu nak aku maafkan kamu? Ini tempelak bukan dekat Abu Bakar, tempelak dekat kita lah. Allah Ta'ala kata apa? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kamu suka, tuhibbun, kamu suka tak? Ayyaghfirallah, Allah Ta'ala memaafkan kamu. Siapa tak mahu? Sengsara kehidupan kita kalau Allah Ta'ala tak maafkan kita. Dan di penghujung ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Wallahu ghafurun rahim. Allah Ta'ala bukan sekadar ghafur, pemaaf, tapi rahim, maha mengasihani. Jadi taubat satu hal. Kalau orang tu dah bertaubat kemudian minta maaf kat kita, apa pula peranan kita itu terhadap orang tersebut? Jadi kita renunglah ayat ini, surah An-Nur ayat ke-22. Okay. Baik, kesimpulan. Hakikat taubat yang sebenar ialah menyesal kerana melakukan dosa-dosa yang lalu. Berhenti dari melakukan dosa pada masa itu juga dan berazam untuk tidak kembali melakukannya pada masa-masa akan datang. Ketiga-tiga perkara di atas perlu ada bagi mengesahkan sesuatu taubat yang dilakukan oleh seseorang. Taubat berlaku di antara dua muhasabah. Muhasabah sebelum taubat dan muhasabah selepas taubat. Melakukan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penawar kepada berbagai-bagai penyakit hati. Orang sentiasa berzikir kepada Allah berarti selalu mengingati Allah, sama ada dengan menyebut namanya, memujinya, menyanjungnya, membesarkannya, maupun menuruti segala titah perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Oleh sebab itu, orang yang berzikir di dalam arti kata yang sebenar ialah orang yang banyak atau selalu ingat kepada Allah. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah, Allah juga sentiasa ingat kepadanya. Orang yang sentiasa diingati Allah akan berada di bawah jagaan, kawalan dan juga kasih sayangnya. Antaranya juga solat malam dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanjangkan sujud dan rukuk dalam solat malam boleh melembutkan hati dan melahirkan rasa khusyuk. Manakala meninggalkan solat malam boleh menimbulkan penyakit keras hati dan tidak mudah terkesan dengan ayat-ayat Allah yang dibaca dan juga zikrullah. Ini merupakan kesimpulan terhadap poin-poin yang disebutkan
dalam bab ini, penawar-penawar penyakit hati. Muslimin muslimat hormati Allah sekalian, alhamdulillah kita masuk ke bab yang kelima. Ini bab penutup. InsyaAllah buku ini habis malam ini. Alhamdulillah. Sebelum ini dijelaskan penawar-penawar yang boleh digunakan untuk merawat penyakit hati, muka surat 220, yang menimpa seseorang. Mengetahui penawar-penawar yang canggih itu sahaja kadang-kadang tidak mencukupi jika seseorang yang menghidap penyakit hati tidak mendisiplinkan diri dengan menggunakan penawar tersebut dengan cara yang betul. Jadi poin yang akan disebutkan nanti ini ada lebih kurang 5 poin, akan membantu kita untuk sentiasa istiqamah. Okay. Pengarang bagi tahu, kita dah tahu penawarnya apa, penyakitnya apa. Yang susahnya apa? Nak buat maintenance. Jadi nak maintain supaya kita berada pada jalan yang benar itu ada 5 perkara. Baik, yang pertama, melakukan muraqabah. Jumpa tu muka surat 220. Melakukan muraqabah. Muraqabah ini apa dia? Ibnul Qayyim menyebutkan al-muraqabah itu sebagai ilmu al-abd, dawamu ilmi al-abd wa tayakkunihi bittila'il haqq subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Seorang hamba itu sentiasa sedar dengan ilmu dia bahawa dia itu sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala, zahir dan juga batinnya. Jadi orang yang ada sifat malu sebab apa? Dia malu buat maksiat, Allah Ta'ala perhati dia. Dia yakin, dia sedar diri Allah Ta'ala perhatikan dia. Maka itu merupakan muraqabah. Okay. Kalau kita baca sedikit pada perenggan itu, muraqabah berlaku dalam bentuk seseorang merasakan dirinya sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan dan perkataan yang dikeluarkan dan dilakukannya. Maka kesedaran ini akan menyebabkan kita itu sentiasa nak menyucikan jiwa kita dan juga menjauhkan perkara yang dilarang. 1. Dia 5M ataupun 5 mim. Mim yang pertama adalah muraqabah. Baik, kita pergi kepada mim yang kedua. Melakukan muhasabah. Muka surat 222. Muhasabah ini apa dia? Kita sebut self-assessment. Penilaian kendiri. Penilaian kendiri terhadap apa yang telah berlaku. Muhasabah, kalau tadi itu kesedaran. Boleh kita sebut kesedaran kendiri. Ini pula muhasabah adalah self-assessment. Penilaian kendiri. Kita nilai diri kita sendiri. Apa yang berlaku pada hari tersebut. Baik kita teruskan, buruk kita tinggalkan. Cuba kita perhatikan pada muka surat 223. Okay. Muhasabah membawa maksud merenung dan memerhatikan segala amalan yang dilakukan oleh seseorang Islam, baik yang baik maupun yang buruk. Kita tengok dua-dua. Baik, oh ini baik, oh ini buruk. Tapi yang baik itu kita teruskan, yang buruk itu kita hentikan. Maka itu adalah muhasabah. Baik, apa yang patut kita nilai ni? Apa yang kita nak tenung diri kita? Muka surat 229. Ini saya baca ni yang tak berulang sebab yang lain tu dah berulang banyak kali. Baik, 1. Kita tengok muhasabah amalan-amalan fardu. Kita buat sempurna ke tidak? Amalan fardu kita. Solatlah yang paling dekat sekali dengan kita. Sebab dibuat 5 kali sehari, setiap hari. Solat. Kita perhatikan solat kita. Kalau yang lelaki paling sempurnanya berjemaah ke masjid, bukan setakat berjemaah di masjid, datang awal, sempat rawatib.
Itu sempurna. Jadi kita tengok, oh hari ini tak sempurna, esok kita cuba baiki. Yang kedua, muhasabah diri terhadap perkara-perkara yang dilarang. Kita tengok hari ini ada tak perkara yang dilarang kita buat. Yang penyakit-penyakit yang kita dah bicara itulah, ada tak mengumpat hari ini? Ada orang buat itu, apa? Mutaba'atul amal. Pernah tahu mutaba'atul amal? Biasanya organisasi dakwah selalu buat ni. Mutaba'atul amal. Dia kata hari ini ada tak jadi muazzin, hari ini ada tak jadi imam, hari ini tak ada tak solat duha. Dia agak tight gitulah, tapi kita buat kita punya sendiri. Okey. Muhasabah perkara yang dilarang. Hari ini ada tak mengumpat, mencela, mencarut, ada tak? Oh, okey. Itu muhasabah. Yang ketiga, muhasabah diri di atas kelalaian yang berlaku. Masya-Allah, ini memang bersungguh ni kita buat assessment diri kita. Bukan takat dilarang, ada tak buat perkara yang dilalaikan pada hari tersebut? Apa perkara melalaikan? Banyaklah kan. Buang masa melalaikan, duduk saja termenung itu kan. Letak apa? Lengan ni atas dahu pula, dahi. Dagu sini dahi gitu. Merenung nasib apa nak jadi dengan aku ni, kata. Kawan-kawan semua dah begitu begini, aku begini lagi. Baik, melalaikan. Itu taklah melalaikan, mungkin tu muhasabah lah kot. Baik, si muhasabah diri atas sekalian berlaku, dan di muhasabah terhadap percakapan yang dikeluarkan. Nah, ini adalah bentuk muhasabah yang dianjurkan untuk kita buat setiap hari. Kemudian, pada muka surat 232. Yang pertama, kesedaran, muraqabah. Yang kedua adalah muhasabah. Jangan pula sebut murajaah, itu Quran murajaah. Murajaah pun kita kena buat lah kan. Dah hafal, kemudian lupa, kena buat jugalah. Tapi ini bukan murajaah, mujahadah. Mujahadah ni apa dia? Badlut taqah. Mengeluarkan usaha bersungguh-sungguh. Wal was'i fi isti'malin nafs, supaya diri kita itu dipergunakan dengan sebaiknya untuk dunia dan juga akhirat. Paksa dirilah bahasa kita. Paksa diri. Paksa diri untuk apa? Untuk pergi buat kebaikan. Paksa diri jangan buat benda tak bagus. Itu maksudnya mujahadah. Ataupun kita sebut sebagai mujahadatun nafs. Memaksa diri untuk buat kebaikan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Baik. Suka untuk saya nukilkan perkataan Ibnul Qayyim, apa benda yang kita kena mujahadah ni? Apa perkara yang kita kena mujahadah? Kena paksa diri buat. Satu, dia kata ta'allum al-huda. Belajar al-huda, petunjuk. Maksudnya apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni perlu tak mujahadah? Perlu. Kadang orang nak keluar hujung minggu kan sedap. Betul tak salah? Kita kena peruntukkan masa untuk keluarga kita, untuk kita bersukan, untuk kita enjoy dan sebagainya. Yang halal boleh saja. Tapi jangan lupa kita kena mujahadah. Kena peruntukkan, bagi tahu hari ini ayah tak nak keluar, kita sama-sama pergi mengaji. Gitu. Sama-sama pergi baca Quran. Ta'allum al-huda. Kena paksa diri. Yang kedua, al-amal bih. Dah dapat ilmu, paksa diri untuk amal. Yang kedua. Yang ketiga, ad-da'watu ilal haqq. Kita dah amal, paksa diri untuk berdakwah terhadap perkara yang kita tahu. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Kalaulah saya ini, guru-guru saya tidak berusaha untuk meluangkan masa mendidik saya, dan saya inilah tidak akan mendapat petunjuk. Dan kita ini mendapat petunjuk sebab kenapa? Guru-guru kita sudi untuk luangkan masa berdakwah, bagi tahu benda ni salah, jangan buat. Benda ni betul, dibuat. Jadi kita juga kena mengambil ataupun memikul tanggungjawab, paksa diri untuk ada sedikit usaha untuk dakwah dekat orang. Kurang-kurang keluarga kita. Lebih sikit jiran tetangga. Lebih sikit masyarakat kita. Memang kena paksa diri untuk berdakwah. Dan bila kita berdakwah, kita kena ada mujahadah.
Paksa diri untuk apa? Untuk bersabar. Untuk bersabar. Bersabar terhadap apa? Bersabar terhadap kesakitan menempuh jalan dakwah. Jadi 4. 1. Ta'allum al-huda, belajar ilmu, mendapat petunjuk. Paksa diri untuk beramal. Kemudian paksa diri untuk berdakwah. Dan yang terakhir adalah bersabar. Dia dakwah itu takkan kita kata, jangankan orang lain, anak kita pun. Kita kata tidur sekarang, dia tak tidur pun, dia tengah main kan. Macam-macam lah. Dan yang terakhir, sebenarnya benda ini sama. Denda diri sendiri. Pernah denda diri sendiri tak? Sini pengarang sebut 2. Pada muka surat 239. Ini nak bagi maintain diri kita supaya jadi elok. Kita dah tahu penyakit, kita dah tahu penawar. Kita tahu kita ada apa? Penyakit diabetes, kencing manis. Kita tahu ubatnya apa? Jangan makan manis. Dan juga makan ubat. Benda tu kita dah tahu. Yang susahnya apa? Nak maintain benda tersebut. Jadi macam gitulah lebih kurangnya. Yang 5 benda ni bagi tahu kat kita macam mana kita nak maintain kekal jadi bagus. Yang keempat, mu'aqabah. Dia seerti dengan al-mu'atabah lebih kurang. Tapi tak apa, kita sebut satu. Konsep al-mu'aqabah ialah apabila seseorang melakukan muhasabah diri dan mendapati berlaku kelalaian atau maksiat, dia tidak boleh membiarkannya begitu sahaja. Kerana perbuatan tersebut akan menjadikannya sentiasa terdedah kepada maksiat dan sukar untuk menjauhinya. Bahkan hendaklah mendenda diri dengan denda dan hukuman yang diharuskan di sisi syarak. Kata, saya hari ini terlepas maghrib dekat masjid sebab pergi main bola atau main badminton. Syok sangat tengah smash gitu orang, lalai pula 7-2 minit dah masuk waktu. Terlepas. Denda diri sendiri. Saya denda apa? Yang syarak. Jangan pula saya denda, saya berdiri dekat court ni 2 jam. Tak perlu. Yang syarak. Contohnya apa? Sedekah. Kita dah terlambat solat ni, saya pun dah terlepas maghrib, mai saya belanja makan. Sedekah. Boleh. Jangan pula pergi ambil rotan sebab itu tak syar'i, itu Syiah aja yang buat. Itu pun mereka buat hari Ashura saja. Kita pergi buat setiap hari, benda tu tak syar'i. Baik, ada kisah daripada Umar. Tengok Umar ni macam mana dia buat ni. Ada kata terlambat solat maghrib sebab main badminton, jual raket. Ada macam tu. Umar buat macam itu. Umar pernah keluar untuk mengunjungi kebun miliknya. Umar ada kebun. Orang suka kebun kan. Kita yang dah dewasa mungkin suka ada tanam-tanaman, ada buah-buahan dekat kebun. Umar pun sama lah, manusia biasa. Baik. Kebun miliknya, dan apabila beliau kembali, orang ramai telah pun selesai melakukan solat asar. Lantas beliau berkata, tengok apa Umar buat. Sebabkan dia pergi kebun, dia terlepas solat asar berjemaah. Bukan terlepas solat asar tak solat asar. Terlepas berjemaah. Baik. Muka surat 240. Kata Umar, saya telah keluar ke kebun saya dan apabila pulang, orang ramai telah pun selesai menunaikan solat asar. Kebun itu, saya sedekahkan kepada golongan fakir miskin. Ini bentuk mu'aqabah. Samalah juga dengan mu'atabah. Baik, kesimpulannya. Alhamdulillah, buku ini tamat, muka surat 241. Muraqabah, dia sebenarnya ada 3 poin penting saja. 1, muraqabah. 2, muhasabah. Yang ketiga, mu'aqabah. Baik, kita baca. Muraqabah dilakukan dengan cara memerhatikan diri sendiri sebelum memulakan sesuatu amalan atau pekerjaan dan ketika beramal atau bekerja. Adakah pergerakan dilakukan ketika melakukan suatu amalan dan ketaatan kerana menurut kehendak nafsu, mendapat sanjungan dan pujian dan lain-lain, atau tujuannya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala
dan mendapat ganjaran dan balasan daripadanya. Jika amalan tersebut dilakukan kerana Allah, hendaklah diteruskan, dan jika dilakukan kerana menurut kehendak nafsu, hawa nafsu, hendaklah memberhentikan dan meninggalkannya. Satu, muraqabah. Kita nak maintain jadi bagus ni. Yang kedua, muhasabah. Perengan yang kedua terakhir. Membawa maksud merenung dan memerhatikan segala amalan yang dilakukan oleh seseorang Islam, baik yang baik maupun yang buruk, dengan mengambil kira niat, tujuan, keuntungan dan kerugian yang terdapat dalam amalan yang dilakukan tersebut. Ia sebagai persediaan untuk menghadapi hari-hari akan datang dengan keazaman yang baru di atas landasan istiqamah. Dan yang terakhir, alhamdulillah, muaqabah. Apabila seseorang melakukan muhasabah diri dan mendapati berlaku kelalaian atau kemaksiatan, dia tidak boleh membiarkannya begitu sahaja, kerana perbuatan tersebut akan menjadikannya sentiasa terdedah kepada maksiat dan sukar untuk menjauhinya. Ini berulang sebenarnya perkataan ini. Bahkan hendaklah mendenda diri dengan denda dan hukuman diharuskan di sisi syarak, seperti mana dia mengenakan hukuman kepada ahli keluarga dan anak-anaknya. Alhamdulillah, buku ini selesai kita bahaskan, walaupun kita taklah baca sepatah-sepatah, kurang-kurang isinya itu telah kita bahaskan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.